Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hamba yang terbaik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita mengharapkan supaya Allah istiqamahkan kita dan menerima amalan kita untuk menjadikan bekalan yang paling banyak di akhirat kelak, paling besar dan paling bermakna di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dan menerima amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lepas kita masih lagi membicarakan surah Al-Fajr, dan hari ini kita berada di antara ayat-ayat yang terakhir, yang mana kita akan sambung pada ayat yang ke-21, ya, ayat 21 surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jangan sekali-kali berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam, dan pada hari itu manusia ingat ataupun sedar, akan tetapi tidak berguna lagi kesedaran baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun yang menyeksa seperti siksaannya, yakni Allah, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah menerangkan di antara perkara ataupun amalan-amalan yang terbesar yang boleh menyebabkan kita berada di antara orang-orang yang terbaik di akhirat kelak. Oleh kerana itu kita telah memberikan satu rangsangan kepada diri kita supaya beramal walaupun sedikit untuk kita meregisterkan atau memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mempunyai sifat yang terbaik ini. Apa dia? Yang pertama, melayan anak yatim dengan ataupun mentakrim, memuliakan anak yatim. Ya. Yang kedua,
cuba memberikan serangsangan ataupun galakkan kepada orang-orang memberi makan, dan kita pun begitu juga. Okey. Dan yang ketiga, tidak meletakkan dunia di dalam hati kita, ya, kerana Allah mencela perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, sekarang kita masuk dalam ayat yang berikutnya. Di antara perkara yang penting, seperti mana kita dah belajar, apabila ayat Al-Quran ini sampai kepada kita, yang pertama sekali, beriman. Apa dia beriman? Yakin. Kita percaya tanpa syak lagi. Kita yakinkan, letakkan dalam hati kita ni, perasaan kita, ini adalah kalam Tuhan kita. Ini adalah kalam Allah. Ini adalah ucapan Allah kepada kita yang diturunkan dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, beriman kepada Allah dengan cara yang betul adalah mistik, ya, kena betul-betul. Bagaimana kita nak meyakinkan? Kita kena paksa diri kita meyakinkan kewujudan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Meyakinkan bahawa dia mempunyai sifat rububiyah, sifat ketuhanan yang layak dipanggil Tuhan. Kena paksakan diri kita untuk meyakinkan itu semua. Selagi kita tak paksakan diri kita beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, iman itu tidak akan berjalan. Ya, Al-Quran tidak akan bergerak dalam jiwa kita. Kenapa? Itu yang kita katakan bila kita sebut tisu, sebut air, serupa je macam mana kita sebut Allah. Tidak ada gementarnya hati kita, tidak ada perasaan langsung. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara krisis keimanan kita. Tidak pernah kita, ya, memikirkan kebesaran Allah ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Tidak pernah keimanan yang kita miliki ini kita paksa untuk menerima, meyakini Allah itu wujud, Allah itu berkuasa, Allah itu menyaksikan kita dari arasnya. Ya, subhanallah. Kalau kita ada tu, insya-Allah. Tetapi kalau kita tak ada, paksalah diri kita. Paksakan diri kita sehingga kita merasa gerun. Bila menyebut kalimah Allah ada perasaan gerun. Bila dengar azan ada perasaan gerun. Bila apa juga yang kita lakukan, kita sentiasa merasakan Allah menyaksikan kita. Kaitan, pautan antara iman kita dengan ayat-ayat Al-Quran, pautan kita dengan Allah itu kena kuat. Bila pautan kita dengan Allah itu kuat, keyakinan kita dengan Allah itu kuat, ya, kita percaya, sekarang kita percaya Allah wujud, tetapi masalahnya kewujudan Allah itu macam tak wujud. Maksudnya tindakan perbuatan kita ini mengisyaratkan seolah-olah Allah tidak wujud. Na'udzubillah min zalik. Paksakan diri kita beriman kepada Allah di saat-saat di waktu kita berseorangan. Jadi dalam bab itu, bila kita paksa diri kita untuk mengakui Allah itu Tuhan yang tidak ada tolok bandingnya, tidak siapa yang boleh challenge padanya dengan kehebatan, kebesaran, keagungan dan segala-galanya kebaikan miliknya, maka insya-Allah pada ayat-ayatnya, kalam-kalam Allah kita akan menghargai walaupun satu huruf ataupun satu patah perkataan, kita akan merasa keagungan kalam itu. Ya. Oleh kerana itu kena berlatih, kena paksa diri kita, baru dia akan datang jiwa kita untuk beramal. Kalau tidak, memang tidak mampu kita beramal, kadang-kadang kita rasa macam terpaksa. Ya, kita beramal amalan soleh ini seolah-olah kita terpaksa. Sedangkan kita beramal amalan soleh kerana kita cinta kepada Rabb kita. Kita kenal Tuhan kita itu adalah Tuhan, sifat yang mempunyai kelayakan dipanggilkan dirinya Tuhan. Jangan paksakan, ya. Jangan kita mengatakan semua arahan-arahan Allah itu adalah paksaan. Tak. Tetapi bila kita, ya, kita beramal dengan di atas keredaan Allah, mencari keredaan Allah, mencari cinta Allah, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Cuma paksakan diri kita beriman dengan Allah secara betul. Ya, paksakan. Kerana kita dah belajar tentang tauhid rububiyah,
tauhid rububiyah yang membicarakan kehebatan, kebesaran, yang mana tauhid ini yang mengiktirafkan Allah itu Rabb. Dia yang layak menjadi Tuhan kita, dia yang layak disembah. Tetapi bila kita tidak mahu menekankan rububiyah Allah dengan sebaik-baik yang mungkin, itu yang kita hantu, kita takut, percayaan khurafat kita jadikan, dan kita sendiri melakukan maksiat siang dan malam, kita tak peduli. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak meletak Allah pada tempat yang betul. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita kena paksa diri kita untuk menjadi seorang yang yakin bersungguh-sungguh. Pasakkan diri kita. Paksakan diri kita. Oleh kerana itu, bila kita paksa diri kita, kita akan melihat beberapa perubahan pada diri kita, amalan kita akan berubah. Ya, ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Okay? Yang mana jika kita memaksakan, man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad ataupun bersungguh-sungguh untuk membetulkan dirinya, ya, maka ianya adalah untuk dirinya sendiri. Allah tidak rugi kalau kita tak nak. Allah tidak rugi kalau kita kafir. Allah takkan rugi walaupun sedikit kalau semua makhluk di muka bumi ini kafir kepadanya. Dia tetap Tuhan yang Maha Agung dan Tuhan yang Maha Besar. Baik. Apabila kita melihat dalam ayat-ayat yang tersebut, maka di sini kita melihat ayat berikut setelah Allah membicarakan apa yang kamu buat. Ya, apa yang kamu buat di dunia ini, ya, adakah kamu melayani anak yatim dengan cara yang baik, fakir miskin dengan cara yang baik? Adakah kamu memberi rangsangan kepada orang untuk memberi makan, ya, kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang susah? Ataupun kamu lebih cinta kepada dunia? Ya. Lalu Allah mengatakan, kalla, jangan sekali-kali kamu lalai dengan apa yang kamu lakukan. Apabila kita menyaksikan orang-orang yang kaya di kalangan kita, orang-orang yang besar di kalangan kita, ataupun orang-orang yang terdahulu, yang lebih hebat daripada kita, semuanya mati. Berakhir dengan kematian. Tidak ada yang tak mati, semuanya mati. Berapa umur yang panjang bagi mereka? Kalau umat Muhammad kebanyakan sampai 70, 60 ke 70 tahun, mungkin lebih sikit 100 tahun dalam keadaan nyanyuk. Tapi pasti mati. Ini perjalanan kita. Kena faham bahawa perjalanan kita bermula kita dilahirkan, berakhir dengan kita dimatikan. Bermula daripada perut ibu, berakhir dalam perut bumi. Allah kembalikan perjalanan kita berpusing daripada baby yang merangkak sampai tua merangkak. Daripada baby yang berak merata-rata kencing tidak terurus sampai tua berak merata kencing tidak terurus. Ini perjalanan hidup kita. Walaupun hari ini kita rasa, oh aku muda lagi, aku syabab, aku pemuda. Tak, kamu akan tua ataupun kamu akan mati. Dan kita menyaksikan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan saudara mara kita yang telah meninggalkan kita. Ada usia muda, ada usia tua. Dan kita adalah di kalangan orang yang sedang menunggu di dalam barisan yang sama. Jadi Allah mengatakan, kalla, jangan sekali-kali kamu leka. Oleh kerana itu anak-anak muda bersiap untuk beramal dan beramal, kerana mereka ini mendapat pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang cinta kepada masjid, pemuda yang takut kepada Allah, semua disebutkan dengan pemuda-pemuda. Beruntung anak-anak muda yang bermula daripada muda sampai ke tua, ya, dalam yang dikatakan penuh dengan amalan soleh, terutamanya dengan iman yang kuat. Ya. Baik. Jadi dalam bab ini ianya merupakan satu perkara yang penting bagi kita, peringatan, jazakallah khair. Peringatan kepada kita untuk sentiasa berhati-hati. Namun Allah kaitkan di dalam ayat ini satu peristiwa yang disebutkan, ya, kiamat, dan ini adalah kiamat besar. Kalau kita mati, kiamat kecil. Tetapi ini kiamat besar yang akan menghancurkan alam semesta. Tuan-tuan dan perempuan, subhanallah, bila kita bicarakan kematian ini, satu perpisahan yang begitu menggerunkan, bagi saya begitu menggerunkan. Kerana perpisahan yang mana akan menghentikan segala amalan-amalan soleh.
akan menghentikan semua kerja baik ataupun kerja jahat, tak apalah terhenti. Tetapi kerja baik yang seharusnya kita boleh mendapat ganjaran yang besar. Subhanallah. Ya, itu dia kematian. Dalam keadaan yang seharusnya kita boleh memungut punya banyaknya, tetapi tersekat disebabkan ajal kita telah sampai. Dan rugi, amat rugi. Oleh kerana itu kadang-kadang kita membaca dalam hadis Rasulullah berjalan di satu perkuburan, lalu dia mengatakan, orang yang di dalam kubur ini, ya, kalau dapat dia keluar, dia menghargai solat 2 rakaatnya ringan. Itu dia, orang dalam kubur bercita-cita nak melakukan solat 2 rakaat. Bukan itu saja, Allah dah ceritakan dalam Al-Quran, sebelum masuk kubur itu sahaja, orang manusia-manusia ini sewaktu ajalnya dah sampai, ya, rohnya sampai di kerongkong, mereka bercita-cita untuk melakukan amalan soleh. Dahsyat. Ya, dahsyat. Perkara begini dahsyat. Bahawa dah tak boleh. Dan di situ mereka akan merasa sesalan dan merasa takut. Dan mereka tidak mahu mati. Tetapi kematian tetap datang. Jangan biarkan masa-masa begitu berlaku pada kita. Jangan biarkan ianya berlaku pada kita dalam keadaan kita menyesal apabila Allah menarikkan roh kita dalam keadaan kita tidak bersedia. Bersedialah dengan apa cara sekalipun. Bersedialah. Walaupun kita sibuk dia, berbagai-bagai sibuk handphone, sibuk itu, sibuk ini, bersedia, sentiasa bersedia. Oleh kerana itu bersedia yang paling penting, betulkan akidah. Betulkan akidah kita mengikut akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, dan betulkan semua tuntutan, ya, fardu ain, terutamanya bab solat. Macam Abu Mu'az tulis dalam Facebook, ya, Masya Allah bab solat. Yang lain boleh sibuk, yang solat dia tak boleh sibuk. Ya, duk tunggu Imam Mahdi, imam kat surau duk tunggu dia, tak datang-datang. Itu semua amat penting untuk kita memberi peringatan pada diri kita. Betul, kita akan menyesal nanti di akhirat. Subhanallah. Allahu Akbar. Apabila Allah mengatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan berturut-turut dengan kegoncangan yang bukan sebarangan, kegoncangan yang begitu hebat. Sehari dua ni kita tengok filem-filem yang menceritakan kononnya kiamat. Bukan begitu kiamat. Ya, banjir besar lepas tu tenggelam, habis semua, ada juga yang selamat. Kiamat apa tu? Ya. Kiamat diceritakan dalam Al-Quran satu persatu. Seperti di dalam surah Juzuk Amma, juzuk yang ke-30. Al-Insyiqaq. Ya, surah Al-Infitar. Itu semua menceritakan hal-hal kiamat, ya, apabila planet-planet jatuh bertaburan. Itu dia kiamat. Bukan air keluar aja. Kiamat planet-planet jatuh bertaburan. Apakah maksud jatuh bertaburan itu? Tuan-tuan dan perempuan, ya, ada gadget-gadget, ada astro, ya, tapi apa yang kita tengok? Yang paling penting tengok kehebatan yang Allah jadikan di atas langit itu, galaksi-galaksi bintang yang berjuta-juta itu. Berbilion-bilion. Dalam kita duduk galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way pun, kedudukan kita seperti sebiji beras di dalam, ya, beras-beras yang banyak. Sebiji beras dalam beras-beras yang banyak bumi ini. Dan beras-beras yang banyak itulah nilaian bintang-bintang yang ada di langit. Di satu galaksi. Boleh bayangkan apabila galaksi bintang-bintang ini berlaga di antara satu sama lain. Tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita. Apabila Allah bicarakan dalam surah Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, ya, berkaitan dengan surah Al-Qari'ah, yakni kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari manusia itu seperti kelekatu ataupun rama-rama yang berterbangan. Apa maksudnya tu?
Apabila planet-planet berlaga antara satu sama lain dan menjadi debu, manusia berterbangan, tidak ada satu tempat yang boleh ataupun yang ada sistem graviti untuk dia berdiri lagi. Tak ada dah. Maka dalam berterbangan itu apa berlaku? Planet-planet berlanggar antara satu sama lain dan mungkin kita, na'udzubillah, kita mungkin manusia itu ada di tengah-tengahnya. Akan hancur. Itu gambaran kiamat. Bukan gambaran kiamat keluar api, keluar air. Ya, ada juga yang selamat atas kapal. Itu kartun. Dan ini adalah penutup dunia kita. Dan kita akan bertemu di akhirat kelak. Dan Ustaz Fadil belum tentu selamat di akhirat kelak. Dan semua para ustaz tidak akan selamat di akhirat kelak. Jangan sombong dengan ilmu yang ada. Jangan sombong dengan kedudukan yang ada. Bahkan kita perlu takut. 3 golongan yang akan ditanyakan ataupun akan dihukumkan. Pertama sekali, yang disebutkan dalam hadis orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang kedua, orang yang membaca Al-Quran atau mengajar Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang menginfakkan harta. 3 amalan yang terbaik, 3 golongan yang bakal masuk neraka dahulu. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, nafsi-nafsi. Dengan keadaan kedudukan kita yang jahil ini, keimanan kita yang kurang, keyakinan kita terhadap Allah itu kurang, maka berhati-hati kita sendiri dalam keadaan kita nak bertemu dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu jaga. Jaga terutamanya masalah akidah. Masalah fardu ain kita, solat. Jangan lewat. Jangan diperlekehkan. Amat sedih apabila kita melewatkan solat, memperlekehkan solat. Lepas tu kita minta, ya Allah, masukkanlah aku syurga Firdaus. Satu benda yang kita mempermainkan diri kita sendiri. Betulkan balik kedudukan kita bahawa kita pasti akan bertemu nanti di akhirat kelak. Baik, di dalam ayat ini Allah berikan satu kalimah yang pendek mengisyaratkan dunia ini akan kiamat. Yani kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali jangan kamu sombong, jangan kamu melakukan kesilapan ataupun perkara-perkara yang derhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, bahawa kamu akan berhadapan dengan dunia kiamat yang mana kehancuran untuk seluruhnya. Tidak ada lagi tempat untuk kita duduk dan kita akan mati semuanya. Dan kita akan mati semuanya, dan inilah dia yang dikatakan tiupan sangkakala yang pertama. Ya, an-nafakh ula, ya, tiupan yang pertama yang menghancurkan seluruh muka bumi alam semesta ini. Ya, ini satu benda yang sukar untuk kita fahami, melainkan Allah sahaja yang mengetahui, tapi ia adalah khabar yang menggerunkan. Menggerunkan, tuan-tuan dan perempuan, bagi saya menggerunkan kerana saya beriman dengan hari akhirat. Saya beriman dengan kiamat yang bakal berlaku, bahkan saya beriman dengan kematian yang akan datang pada diri kita masing-masing. Cuma memikirkan apa yang perlu kita nak tambahkan amalan, apa yang perlu kita lakukan untuk memperbanyakkan amalan. Ya. Baik. Kemudian ayat yang pendek ini, tapi gambarannya kita telah terangkan dalam kisah liku-liku perjalanan menuju hari akhirat, sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Lalu Allah menceritakan selepas kehancuran alam semesta. Allah memberitahu di sini, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Maji'a Rabbi. Okey, maji'a Rabb, kedatangan Allah. Pertama, ia adalah sifat yang mana Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, dia akan datang. Apa hukum kita? Beriman. Beriman kerana Allah yang mengatakan dia akan datang pada hari kiamat.
Jangan kita fikir macam datangnya kita. Dia kalau ahlul tauhid falsafah ni dia akan bicara lah. Ya, dia akan bicara Allah datang. Dia mula nak datang macam kita datang. Dia tak jadi. Pertama beriman. Bagaimana dia datang? Beriman. Ya. Beriman. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya, dia tidak boleh ditanya apa yang dia buat. Apa yang dia buat, dia bila dia nak buat, dia akan buat. Tetapi kita yang perlu ditanya. Kita yang akan ditanya nanti. Allah dia Tuhan. Apa yang dia kata, apa yang dia buat, itu hak dia. Kita jangan masuk campur urusan Allah. Itu pasal bila kita masuk campur urusan Allah, penafsiran akan berubah, maka jadilah penafsiran akal. Ya, penafsiran yang tidak mengikut manhaj sunnah Rasulullah, dan akhirnya dia menafikan sifat maji'u, ya, sifat kedatangan Allah di hari akhirat. Boleh fikir ke? Tak boleh. Bagi saya beriman. Ya, saya beriman saja. Dan malaikat melakukan saf berbaris-baris, ya. Okey, itu pun tidak dapat kita berfikir macam mana dia berbaris. Tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan, ya, di dalam siri kita melakukan solat, apa dia? Saw sufufakum, ya, luruskan saf kamu. Dalam riwayat mengatakan, tu siapa tu? Ya, mengatakan bahawa berbarislah seperti mana para malaikat berbaris di atas langit. Jadi, di antara sifat-sifat yang kita lakukan dalam siri solat kita adalah apa dia? Berbaris seperti mana para malaikat berbaris. Ha? Katalah syafakallah. Baik. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan dalam bab-bab yang begini, ianya merupakan satu perkara yang penting kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan kedatangan Allah di hari akhirat. Bagaimana? Jangan fikir. Ya, itu bukan urusan kita. Hari akhirat kita tidak mampu untuk membicarakan kerana ia persoalan ghaib. Alah, tara COVID-19 pun kita tak mampu nak bicarakan kerana persoalan ghaib bagi kita. Para saintis, dia tak ghaib pasal dia dah nampak. Tapi bagi kita, tak nampak. Kan? Itu pasal kita beriman je lah. Ya, kewujudan tu. Ya. Baik, ini kan pula kewujudan akhirat langsung tidak mampu, tetapi Allah menceritakan hal itu secara kasar, yang mana kita dapat mengesankan kedudukan alam akhirat itu dengan apa? Dengan akal? Tak, dengan iman kita. Ya, dengan iman. Kemudian Allah mengatakan lagi, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Dan pada hari itu didatangi kan neraka Jahannam, dan pada hari itu manusia baru sedar, akan tetapi tidak berguna lagi kesedaran pada hari itu. Baik. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kedatangan yang dibawa maji'a, waja'a, didatangkan neraka Jahannam. Oleh kerana itu dalam penafsiran ini para ulama, sebahagian ulama tafsir mengatakan syurga kita tahu dia dibentangkan. Dia dibentangkan seluas-luasnya. Tetapi neraka Jahannam dia tidak dibentangkan. Dia berbentuk seperti kawah. Ya, tahu kawah? Gulai kawah tahu? Tak pernah makan gulai kawah. Itu ngangguk tak tahu tu. Ya. Siapa boleh belanja esok gulai kawah ke? Biar dia tahu macam mana rupa kawah. Alah, tengoklah kat internet tu, tahulah kita. Kat Gombak ada satu. Nanti Syahir bawa kita. Okey. Okey, seperti kawah yang disebutkan berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah dari Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idzil laha sab'una alf zimam."
ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka Jahanam itu dibawa pada hari kiamat, dan neraka itu memiliki 70,000 tali pemegangnya. Ya, seolah-olah ya dia dalam bentuk mangkuk ataupun kawah tu, ya, lalu diikatkan pada hujung ni sebanyak 70,000 tali. Bagaimana? Wallahu alam, kita beriman. Dan pada setiap satu tali, 70,000 tali itu, pada setiap satu tali 70,000 para malaikat yang menariknya. Bayangkan, ya, 70,000 para malaikat menarik satu tali. Jadi 70,000 kali 70,000. Ya, berapa tu? 7 kali 7 49. Ya. Tu ada tengah ngira ke? Apa nak sebut, bilion ke? Apa trilion ke? Ya. Ala kulli hal, nak menceritakan begitu kedudukan neraka Jahanam, ya, yang bersifat satu perkara, satu neraka yang mana tersorok, kita tak tahu di mana dia. Tetapi akan diseretkan pada hari kiamat nanti, sewaktu manusia berada di mahsyar, ada yang menyaksikan. Sedangkan Rasulullah mengingatkan kedudukan neraka Jahanam ini, kalau boleh jangan kita dengar desiran neraka itu sendiri yang menggerunkan. Bukan sekadar nak masuk, dengar desiran pun ataupun kena bahang pun, kita kena minta perlindungan dengan Allah. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, azab Allah di akhirat tidak sama dengan azab di dunia. Terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat. Baik. Jadi, dalam ayat ini menceritakan kepada kita bahawa para malaikat sebanyak 70,000 pada satu tali, sebanyak 70,000 tali, hanya Allah yang mengetahui kedudukannya, lalu menarik neraka Jahanam, ya, untuk dibawa satu tempat yang dikaitkan, di antara tempatnya adalah di bawah titian sirat. Ya, kedudukannya. Ini semua kita dah belajar kan dalam pelajaran yang dulu berkaitan dengan kedudukan neraka Jahanam. Pertama, kita minta lindung kepada Allah daripada neraka Jahanam. Ya, sebanyak 3 kali. Dan neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia daripada azab aku ini. Ya, jauhkan dia daripada dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita minta sebanyak 3 kali dimasukkan ke dalam syurga. Maka syurga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Ya, minta 3 kali, dalam riwayat yang lain 7 kali. Mana-mana boleh. Ya, jadikan dia amalan harian kita. Ya, jadikan amalan. Ini di antara benda-benda simple yang boleh kita amalkan tiap-tiap hari. Ya Allah, masukkanlah aku syurga. Kalau tak boleh bahasa Arab, ya Allah, masukkanlah aku syurga. Ya Allah, masukkanlah aku syurga. Ya, cukup 3 kali pun alhamdulillah. Baik. Itu dia di antara kedudukan neraka pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan kedudukan neraka pada hari itu, dia mempunyai telinga, dia mempunyai lidah, berbicara, ya, amat menggerunkan. Ya, neraka api itu, ya, menggerunkan, dan dia dalam keadaan yang akan menarik siapa-siapa sahaja yang menderhaka kepada Allah. Baik. Dalam bab ini, neraka pun berbicara. Ini di antara perkara yang wajib kita beriman. Neraka berbicara. Seperti mana yang saya bacakan tadi, ya, melalui hadis bahawa neraka dan syurga berbicara. Dan di sini juga Allah menceritakan dalam surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-60, juzuk yang ke-26. Ayat yang ke-30. Jumpa? Baik. Ini di antara apa yang berlaku pada hari kiamat nanti. Ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muka surat 519. Surah yang ke-60, yang ke-50, juzuk yang ke-26,
ayat yang ke 30. Muka surat 519. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahannya lagi? Ya, ini mengisyaratkan kedudukan neraka adalah sempit. Kedudukan syurga luas. Apabila ditanya kepada neraka, waktu itu neraka dah penuh. Tetapi dia ambil orang-orang yang berdosa, dimasukkan ke dalamnya. Itu yang sampai ya seketat-ketatnya. Dan dia tetap mengatakan, apakah ada lagi orang yang nak ditambah? Orang yang jahat, orang yang derhaka. Maka dimasukkan. Masuk. Sampai bila? Sampai habis orang-orang tersebut, dia masih lagi berkata, adakah nak ditambah? Dalam hadis yang sahih, lalu Allah meletakkan kakinya. Dan dia berkata, qat, yakni cukup. Okay, tidak, tak ada apa dah. Itulah kedudukan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta lindung kepada Allah daripada kita menjadi ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bersiaplah. Amalan-amalan kita sendiri, nafsi-nafsi. Kerana titian sirat itu nanti kita berhadapan dengan masalah yang besar. Terlalu besar. Kalau tak settle di muka bumi ini, jangan harap kita boleh settle di akhirat kelak. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini di antara gambaran-gambaran yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana kedudukan manusia, bagaimana kedudukan neraka didatangkan. Ya, dalam ayat yang lain, neraka, syurga dibentangkan, neraka didatangkan, dan akhirnya dimasukkan golongan ke dalam syurga dan dimasukkan golongan di dalam neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Abi Umairah dan termasuk sahabat Rasulullah, beliau bersabda, seandainya seorang hamba menyungkur sujud sejak ia dilahirkan sampai ia mati tua dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, nescaya ia akan menganggap hal itu kecil dan remeh pada hari kiamat, dan orang tersebut pasti sangat berharap dikembalikan ke dunia untuk menambahkan ganjaran pahala. Ini kerana apa? Kerana apabila dibawakan neraka jahanam, maka manusia pun teringat tentang amalan-amalan dia di dunia. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teringat amalan-amalan kita di dunia ni. Ya, pernah ke berbohong, pernah ke apa, semua dia akan ingat. Subhanallah, maha suci Allah. Allah bagikan memori kita tu ingat. Ya, sekarang ni banyak lupa, tapi nanti kita akan ingat. Ya, itu yang amat menakutkan. Kitab yang dituliskan di kiri kanan kita ini bukan sebarang kitab. Ya, kitab yang dikatakan kitab ini bukan, dia tersilapnya kita memandang bila disebutkan kitab, otak kita tu dia cuba mentafsirkan kitab macam inilah, tulis kan, malaikat tulis. Tidak. Bila kita tengok di dalam surah Al-Jasiyah, kitab itu adalah satu kitab ataupun satu rakaman, ataupun sebab kata kita seperti rekod yang merakamkan semua peribadi kita. Habis, kalau rakam tu dah habis cerita. Bukan tulis, rakam. Apa yang kita buat selama ni. Start kita balik sampai kita mati. Dirakam. Ya, tidak dipadam. Dia akan dibentangkan di mahsyar sampai habis. Kecuali apabila Allah nak memadamkannya. Bila kita mempunyai sifat-sifat yang terbaik. Ya, di antara sifat yang terbaik ialah kita beristighfar, bertaubat. Di antara sifat yang terbaik, kita tidak menceritakan hal pribadi orang, keaiban orang, ya, pada orang lain. Kita menuntut aib orang, Allah menutup aib kita di akhirat. Itu di antara sifat-sifat dia. Ya, subhanallah, mudah-mudahan Allah tutup aib kita. Oleh kerana itu, apabila kita berdoa dalam siri, berdoa yang disebutkan dalam hadis, ya, pada bulan Ramadan, apa Rasulullah baca? Yang Aisyah, yang diriwayatkan oleh Aisyah.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalimah afwan, ya, fa'fu anni, ampunkan aku, itu adalah satu kalimah yang cukup hebat sebenarnya. Yang ditafsirkan ulama, kalimah itu wahai Tuhan. Ya, kalimah afu ni, ya Allah, engkau Tuhan yang suka mengampunkan. Ya, dia kalimah tu pengampunan. Samhu pun pengampunan. As-samah, pengampunan. Tetapi macam kita sebut Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Betul tak? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin, segala pujian Tuhan semesta alam. Dua kalimah Tuhan, tetapi makna dia berbeza langit dengan bumi. Begitu juga Al-Afu, As-Samah, Al-Ghafar, dia berbeza. Makna dia, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau maha pengampun dan engkau suka mengampunkan orang, maka ampunkanlah aku. Dalam penafsiran itu ulama mengatakan pengampunan yang kita minta itu bukan sekadar pengampunan biasa ni, ya, aku ampunkan. Macam dibagikan contoh, apabila pesalah itu, ya, raja dia siri mahkamah ataupun raja ampunkan dia. Okay. Dalam mahkamah ni bila dikatakan siapa yang pandai bab mahkamah ni, ya? Diampunkan dan dibebaskan ke? Dia ada dua kalimah tu. Dilepaskan dan dibebaskan. Ya. Rupanya dia ada perbezaan tu. Dilepaskan belum tentu bebas. Ya, dilepaskan seolah-olah dia lepaskan kambing tapi masih lagi di dalam kandang yang besar. Dilepaskan tapi dipagarkan. Okey. Tak sama. Itu pasal bila ada kes yang isu yang diceritakan, dia dilepaskan dan dibebaskan. Berarti bila disebutkan dua perkara ni, dilepas dan dibebas, habis. Bebas betul lah. Ya, bebas betul. Kalau dilepaskan, dilepas tapi bawah monitor polis lagi. Ya. Salah tangkap balik. Awak long tiger tangkap balik ataupun apa ditangkap balik, kan? Itu terlepas, bukan dilepaskan. Terlepas. Okey? Dia dilepas dan dibebas. Dua tu kalau disebut, berarti dia tak ada apa-apa. Dah, tak boleh, mahkamah tak boleh tangkap dah. Kecuali dibuat jenayah yang lain. Itu maksud dia. Tetapi kadang-kadang orang tu dilepaskan dan dibebaskan. Bila kena tangkap jenayah yang lain, mereka akan buka. Dia ada rekod kesalahan dia. Kan? Ada rekod-rekod lagi. Oleh kerana tu kalimah fa'fu anni, ya Allah ampunkan aku, maksudnya ya Allah lepas dan bebaskan aku dan padam semua kesalahan-kesalahan aku di dalam kitab. Berarti kedudukannya istimewa. Bila dihapuskan, dibebaskan, dilepaskan dan rekod dia tidak ada dalam kitab. Mana nak tunjuk kitab pun. Tidak ada dalam kitab. Ataupun tidak ada dalam maklumat komputer ataupun buku-buku, dia ni adalah bekas penjenayah. Tak ada dah. Berarti kedudukan dia adalah tinggi dan mulia. Ya, oleh kerana itu, ya, kita mengharapkan Allah hapuskan dosa kita, Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita. Kita bukan baik pun. Ya, ustaz tak apa baik, siapa kata ustaz pun lok-lak juga. Ya, zaman muda dia dulu. Ya. Kita tidak pernah, ya, membersihkan diri kita. Wala tuzakku anfusakum. Ya, Allah kata jangan kamu nak bersihkan diri kamu. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang yang bertakwa. Baik, dalam ayat yang ni Allah mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Tuhanku, maka pada hari itu dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ya, pada hari itu kita akan menyaksikan walaupun RM1 kita bersedekah, nilainya begitu tinggi di sisi Allah. Baru kita menyesal.
Ya Allah RM1 je, tapi nilainya tinggi di sisi Allah. Amal baik yang kita lakukan, walaupun beli Panadol, ya, pahalanya besar kalau kita ikhlas. Walaupun kita tolong manusia, apa juga kerja, fardu kifayah yang kita lakukan, bahkan kalau kita jual nasi lemak pun, ya, tetap mendapat pahala. Kenapa? Kerana ia adalah tuntutan fardu kifayah. Besar pahala. Waktu itu baru kita menyaksikan, ya Allah, banyaknya amalan-amalan aku terlepas. Ya Allah, ruginya aku. Ni dia. Ya. Sehingga kan ini di antara orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam penafsiran ayat yang lain. Ya. Orang beriman pun menyesal akan kekurangan amalan-amalan yang solehnya. Ya. Bukan orang-orang yang berdosa. Ini di antara yang disebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati, adalah lafaz yang disebut orang-orang beriman ataupun orang yang mukmin, tapi masih lagi dilihatkan bahawa amalan-amalan soleh dikurang. Adapun orang-orang kafir diucapkan apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku adalah tanah. Nauzubillah. Itu menunjukkan penyesalan yang dahsyat. Baik. Kemudian Allah mengatakan, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyeksa seperti seksaannya, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Okay. Dalam ayat ni jelas kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min azabin nar. Ya. Kita minta perlindungan Allah daripada azab neraka, kerana Allah mengatakan pada hari itu tidak ada siapa pun yang menyeksa seperti seksaannya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada siapa pun dapat challenge seksaan Allah, kerana seksaan dia terlalu dahsyat. Cukup azab yang Allah tunjukkan kepada kita orang-orang seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Fir'aun, kaum Samud, apa semua tu ya, yang mana Allah hancurkan dalam keadaan yang menggerunkan. Itu baru siksaan. Apatah lagi kaum Ad yang pusing sebanyak 7 hari 8 apa? Sab'a layali wa samaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Ya. Taufan, puting beliung, ya. Itu saja dah menghancurkan. Ini kan pula azab neraka. Dikatakan bahawa kalau minyak daripada zakum, makanan ahli neraka itu jatuh setitik di muka bumi, maka hancur muka bumi ini. Ya, itu baru setitik. Bagaimana kedudukan jika banyak? Na'udzubillah min zalik. Dan itulah makanan ahli neraka. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Ada pun yang berkaitan dengan ayat yang Allah mengatakan, ya, tidak ada pun seorang yang menyeksakan seperti seksaannya, dan juga tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Disebutkan dalam surah Al-Humazah bagaimana ikatan yang diikatkan kepada ahli neraka. Ya, diikatkan di tiang-tiang, lepas tu apa dilakukan? Ditutupkan mereka di dalam satu tempat. Tuan-tuan dan perempuan, neraka yang bernyala-nyala ditutupkan. Bagaimana kedudukannya? Macam kita, kalau kita nak masak daging, kita letakkan apa dia? Pressure cooker tu kan. Ya, begitulah kedudukannya. Habis, hancur. Na'udzubillah min zalik. Diikatkan di pada tiang, lalu ditutupkan dia. Ya, habis. Bagaimana dia nak lari? Hanya Allah yang mengetahui kedudukan ahli neraka. Maka kita minta lindung daripada terjadinya pada diri kita. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Baik, dalam ayat ini membicarakan apakah dia jiwa yang tenang itu.
Kerana kadang-kadang kita lihat orang letakkan di dalam orang mati itu dalam keranda, kemudian dibalutkan dengan kain hijau, tertulis ayat ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Setengah ulama melarang. Kerana apa? Ini kalimah bukan mayat yang ada sekarang ni. Kita tak tahu. Ya. Mayat yang ada pada sekarang ni wallahu alam ilmu di sisi Allah. Tetapi kalimah ini disebutkan di dalam hadis apabila seseorang itu nak mati, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, menceritakan kisah orang yang nak mati. Yang mana Rasulullah SAW satu hari duduk di hari kematian seorang lelaki Ansar. Selesai je, dia bertenggung di atas kubur tu, dia congkel-congkelkan tanah tu dengan satu kayu. Lepas tu dia angkat kepala dia. Fasta'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. 2 ataupun 3 kali. Minta perlindungan Allah dari azab kubur. Minta perlindungan Allah dari azab kubur. Kerana kita akan menjadi penghuni kubur. Minta perlindungan Allah dari azab kubur. Sesungguhnya, bermula apa yang bakal kita berlaku terhadap kita. Kita, bukan orang mati yang orang-orang lain, kita. Kita mati akan berhadapan dalam isu yang sama. Tak kira aksiden ke, mati macam mana pun, dia akan berlaku. Bagaimana cepat, wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah. Habis orang mati tengah tidur tu, ya, kena tak? Kamu yang sangka dia tak kena. Pasal apa? Kita tidur mati. Kita tak tahu dia terkena. Kena. Kerana yang kena itu roh kita. Yang menjadi isu roh kita. Ingat ya, kematian satu bab, roh satu bab. Bila roh tu keluar disebabkan kematian diri kita, dia keluar. Dia ada lagi kehidupan dia. Dan dia akan mati. Roh kita ni. Okay. Peringkat-peringkat ya. Pasal apa? Akhirnya roh kita, kematian dikeluarkan dan disembelih antara syurga dan neraka. Baru itu, roh tu tidak mati. Kenapa tu? Sebut roh je, sudah. Ya. Roh nak keluar belaka. Bismillah. Baik. Apabila seorang mukmin itu nak mati, pertama, tuan-tuan dan perempuan, kita dah bicarakan perjalanan sebelum kita mati yang disebutkan alam nazak. Alam nazak tak lama, alam nazak sekejap saja. Bagaimana syaitan datang, bagaimana amalan-amalan soleh itu datang. Begitu pantas pergerakan, kita tak mampu untuk berbicara. Kita dah masuk satu alam lain yang boleh beriman sahaja. Alam nazak adalah satu alam yang menentukan kedudukan kita ahli syurga ataupun neraka. Alam nazak, syaitan akan datang akhir sekali dan dia akan sedaya upaya untuk menyesatkan kita. Lepas tu dia dah tak datang. Siapa yang datang? Malaikat maut, malaikat-malaikat tertentu yang datang. Oleh kerana tu kita akan menyaksikan pada alam ini, ya, sekarang kita tak menyaksikan. Ya, sekarang kita tak menyaksikan syaitan datang, amalan soleh datang. Tak, kita tak nampak. Itu pasal kedudukan alam nazak adalah alam yang menggerunkan. Amalan soleh datang. Waktu tu kita dah, apa kita kata? Nak beramal. Tak boleh. Sedekah datang menunjukkan kehebatannya. Kita nak bersedekah, tapi tak boleh. Ini dia alam nazak. Menggerunkan. Itu pasal Fir'aun di alam nazak, apa dia kata? Amantu, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Dinampakkan amalan yang terbaik, amalan akidah dinampakkan kepada mereka. Ingat, orang-orang kafir, kalau berdalilkan ayat Fir'aun, bahawa dinampakkan amalan tauhid itu adalah amalan yang ditonjolkan di hari kita nak mati. Itu pasal Fir'aun mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Maksudnya, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Ya. Bagi kita juga, ataupun bagi siapa, selain daripada akidah. Itu pasal akidah biarlah bersih. Mengikut cara Rasulullah SAW. Akan datang amalan soleh yang disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Sedekah datang. Sehingga kita mengatakan, Ya Allah, tangguhkan kematian.
aku nak bersedekah dan nak melakukan amalan soleh. Itu dia alam nazak, tuan-tuan dan perempuan, alam nazak datang. Nauzubillah. Maka di situ apabila orang yang beriman, ya, apabila orang yang beriman itu nak mati, maka datanglah malaikat-malaikat yang membawa kain kafan yang berwarna putih dengan bau yang harum semerbaknya, dengan muka yang ceria. Lalu dia duduk kiri dan kanan. Okey, orang yang beriman. Kemudian barulah datang malaikat maut dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ataupun wahai jiwa. Ini dia. Inilah ayat dia. Ayat ini ulama tafsir di antara Ibnu Katsir mengatakan ayat yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada waktu nazak seseorang itu, yakni orang yang beriman. Ayat ini adalah gambaran kepada orang yang beriman nak mati maka dialu-alukan. Itu yang Rasulullah SAW mengatakan apabila malaikat itu datang dengan ucapan yang begitu, orang-orang yang beriman gembira untuk bertemu dengan Allah. Dan Rasulullah katakan dalam hadis, bila seorang itu suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Inilah waktu dia. Adapun orang yang berdosa, terdapat 3 ayat yang menceritakan, yakni orang kafir, terutamanya orang kafir, bagaimana malaikat datang. Pertama, malaikat yang datang dengan muka yang masam, dengan pakaian yang busuk hitam, dengan membawa kain kafan dan bau yang busuk, duduk kiri dan kanan. Itu saja dah. Kita tak nampak, duduk sebelah dia, kita tak nampak, dia nampak. Kemudian datanglah malaikat maut. Lalu mengatakan, wahai ya ayyatuhan nafsul khabisa, wahai roh yang jahat, maka siap, ya, Allah murka kepada kamu. Dia tak nak keluar. Ya, tak nak keluar. Lalu Allah ceritakan di dalam surah Al-Anfal, dia ada 3, surah Al-Anfal 1, surah Muhammad 2 dan surah Al-Maidah 3. Ayat itu menceritakan bagaimana orang-orang kafir, ya, nak dikeluarkan roh dia. Okey, di dalam surah Al-Anfal, kita buka surah yang ke-6, ke-8, sorry. Ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, dan dia berkata, rasakanlah olehmu seksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Okey, ini di antara sifat bagi orang kafir, dicabut nyawanya, dipukul. Dia tak nak keluar. Maka ayat itu, ya, mengatakan, hadis itu mengatakan, ya ayuhan nafsul khabithah. Malaikat mengatakan, wahai roh yang jahat, keluarlah kamu dalam keadaan Allah murka kepada kamu. Jadi oleh kerana itu ayat yang berkaitan dengan ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, berkaitan dengan orang yang beriman sewaktu hendak mati. Okey, dialu-alukan. Tetapi siapa yang boleh kita letakkan kalimah ini? Hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu. Kenapa? Kerana ia persoalan ghaib pada ketika itu. Ya, persoalan ghaib. Maka wallahu a'lam. Yang mana Rasulullah kata orang itu mati beriman, orang itu mati syahid, ya, orang itu ahli jannah, semuanya disambut dengan perkara yang begini. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan lagi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Dengan arti kata, roh orang-orang yang beriman akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beriman dan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi
dan para salihin. Oleh kerana itu 4 golongan yang terbaik, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, ini adalah orang yang beriman terbaik. Ya, golongan orang yang beriman akan masuk bersama-sama mereka. Cuma bila kita menyaksikan ayat ini, ya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Mereka ini adalah orang yang terpilih bermula daripada dibangkitkan di mahsyar sehingga dia berada di pintu syurga. Subhanallah. Kita mengharapkan kita orangnya. Amin. Ya, kita mengharapkan kita. Boleh, tak menjadi masalah juga, ya. Setengah ulama mengatakan boleh, ya, disebabkan Rasulullah membaca, mengarahkan kita bila masuk ayat-ayat yang begini minta, ya. Cuma jangan kuatlah, itu je, ya. Kalau solat sunat memang digalakkanlah bila bertemu ayat-ayat yang syurga, berkaitan syurga, minta dia tergolong, ya. Okey. Wah. Boleh. Entah pun bunyi Arab dah tu. Okey tu. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bolehkan entah. Amin ya rabbal alamin. Bolehkan semua, ya. Baik. Jadi oleh kerana itu kita mengetahui bila kita melihat ayat-ayat yang begini, mudah-mudahan kita dimasukkan di kalangan orang yang terbaik, ahli syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita merindui syurga. Kita mengharapkan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kita mengharapkan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak, yang tidak terhingga. Hanya Allah yang mengetahui kedudukannya, dan kita minta Allah hapuskan dosa kita dan masukkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, apa yang kita belajar pada hari ini memanfaatkan untuk diri kita, persiapan kita bertemu dengan Allah bila-bila masa. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.